pendidikan adalah hak rakyat dan pelaburan negara. Di bawah Barisan Nasional, pendidikan tinggi telah diswastakan dan menjadi tempat bagi kroni yang menubuhkan IPTS untuk mengaut keuntungan. Jika keadaan ini tidak dibendung, ia akan meninggalkan dua kesan jangka panjang. Pertama, golongan muda akan terus terbeban dengan masalah keberhutangan yang berpanjangan. Dan yang kedua, di masa akan datang, hanya anak-anak dari keluarga yang berpendapatan tinggi yang mampu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Akhirnya akan wujud diskriminasi dalam masyarakat kita, yang mana anak-anak dari keluarga yang berpendapatan rendah tidak mampu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi walaupun secara akademiknya mereka layak. Pakatan Rakyat menjanjikan untuk menghapuskan PTPTN dan menawarkan pendidikan percuma kepada semua rakyat yang layak. Berapa sebenarnya kos melaksanakan pendidikan percuma dan menghapuskan PTPTN ini? Ada 4 komponen pelaksanaan dasar ini. Yang pertama, menghapuskan PTPTN. Mengikut laporan PTPTN sendiri, sehingga tahun 2011, jumlah pinjaman yang telah dikeluarkan kepada peminjam telah mencecah 30 bilion ringgit. Sekiranya kerajaan menanggung jumlah ini apabila PTPTN dihapuskan, jumlah ini boleh dibayar dalam tempoh 20 tahun pada kadar 2 bilion setiap tahun. Komponen yang kedua ialah untuk menghapuskan yuran yang kini ditanggung oleh pelajar-pelajar IPTA. Mengikut belanjawan 2013, terdapat 465,103 orang pelajar di semua IPTA di Malaysia. Yuran yang ditanggung oleh pelajar-pelajar tertakluk kepada IPTA masing-masing, tetapi puratanya adalah RM1,700 seorang setiap tahun. Maka kalau yuran ini dihapuskan, jumlah yang akan ditanggung oleh kerajaan adalah 465,103 orang pelajar didarab dengan RM1,700 setahun. Jumlah keseluruhan adalah RM791 juta setahun. Komponen yang ketiga adalah menyediakan allowance sara hidup bagi setiap pelajar sebanyak RM5,000 seorang setiap tahun. Anggaran Pakatan Rakyat, setiap tahun akan ada 400,000 orang pelajar dari IPTA dan 150,000 orang dari IPTS yang layak untuk menerima allowance sara hidup sebanyak RM5,000 seorang setiap tahun. Maka jumlah yang akan ditanggung adalah 550,000 orang didarab dengan RM5,000. Jumlah keseluruhan setiap tahun adalah RM2.75 bilion. Dan komponen yang keempat ialah penyediaan satu tabung pinjaman bagi pelajar-pelajar di IPTS. Kerana Pakatan Rakyat sedar adalah menjadi hak rakyat untuk mereka memilih mana-mana institusi yang sesuai dengan mereka. Pada masa yang sama juga, Kerajaan Pakatan Rakyat kelak akan mengambil sedikit masa untuk menambah tempat-tempat di IPTA agar lebih ramai pelajar boleh memasuki IPTA dan bukannya IPTS. Tetapi buat sementara waktu, sementara tempat-tempat itu disediakan, Pakatan Rakyat akan menyediakan satu tabung pinjaman sebanyak RM450 juta setiap tahun bagi membolehkan pelajar-pelajar IPTS meneruskan pelajaran. Apabila keempat-empat komponen ini digabungkan, maka kos keseluruhan setiap tahun, hapus PTPTN 2 bilion, menyediakan yuran percuma 791 juta, untuk menyediakan allowance sara hidup RM5,000 seorang setiap tahun, kosnya 2.75 bilion, dan tabung pinjaman IPTS sebanyak 450 juta. Maka kos keseluruhan untuk melaksanakan pendidikan percuma dan menghapuskan PTPTN adalah sebanyak RM6 bilion setiap tahun. Persoalannya,
jika kos tahunan untuk melaksanakan pendidikan percuma adalah 6 bilion ringgit setiap tahun, mampukah kita menanggung kos ini? Sebab itu kita kena bandingkan dengan projek dan perbelanjaan yang kini ditanggung oleh Kerajaan Barisan Nasional. Barisan Nasional melancarkan dan membangunkan projek hartanah mewah di tengah Kuala Lumpur yang dipanggil Tun Razak Exchange yang jumlahnya 23 bilion ringgit. Ini mampu ditanggung oleh Barisan Nasional. Kita juga sedang menyaksikan projek MRT dilaksanakan oleh Barisan Nasional. Kos keseluruhannya adalah 80 bilion ringgit, juga mampu ditanggung oleh Barisan Nasional. Sebab itu jika kita bandingkan 6 bilion ringgit untuk pendidikan percuma, apabila kita bandingkan dengan projek-projek besar seperti ini, Pakatan Rakyat yakin kita mampu untuk melaksanakan pendidikan percuma. Kerana hendak Sri Budaya, tak hendak Sri Budaya.